Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada minggu ni kita dapat bertemu lagi untuk sambung perbincangan kitab Al-Iman kita ni, yang mana pada kali terakhir sekali kita habis subtopik yang ketiga dalam bab beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali muka surat 234 tu, yang mana kita dah bincang berkenaan dengan apakah hujah orang kafir dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka cuba menyalahkan. Mereka sebut bahawasanya kami ini menjadi orang musyrik, kami ini jadi orang kafir sebab ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kami. Okey, jadi ni samalah orang yang kata saya mencuri sebab Allah takdir saya mencuri, samalah. Saya minum arak sebab Allah takdir saya minum arak dan sebagainya. Sama juga orang kafir, pada orang musyrik pada zaman Nabi SAW pernah berhujah dengan gaya yang sama. Mereka kata kami ni musyrik sebab Allah yang mengkehendaki sedemikian. Okey, jadi akhir perbincangan kita dah bawa perkataan daripada daripada Said Qutb rahimahullah, daripada buku dia Fi Zilalil Quran, yang mana dia sebut bahawasanya perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni Ahlussunnah wal Jamaah, kita percaya betul lah qada dan qadar adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan manusia pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Tetapi kita beriman secara umum sebegitu saja, dan dalam masa yang serentak kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengarahkan kita untuk berbuat baik dan mengharamkan kita daripada beramal maksiat. Okey, jadi dalam Quran ada tak sebut berkenaan larangan untuk mencuri? Ada. Kita ikut yang tu lah. Dalam Quran ada tak sebut larangan untuk membunuh? Ada. Maka kita ikut yang tu lah. Okey, jadi disebabkan bab qada dan qadar ni ataupun penulisan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah perkara yang gaib yang kita tak tahu, maka cukup kita sekadar beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan segala sesuatu menurut kehendak dan kesesuaian keagungannya. Habis cerita. Okey, jadi selebihnya itu kita masuk tajuk pada malam ni insya-Allah berkenaan dengan isu orang yang memperbahaskan masalah qada dan qadar. Okey, maksudnya biasalah qada dan qadar ni mesti ada orang duk tanya, ustaz, macam mana kalau Allah takdirkan saya mencuri esok? Hak tu tak payah bincang lah, macam tu kita tak tahu benda tu. Okay, kita sama-sama tak tahu sedemikian. Jadi apa hukumnya orang yang banyak membahaskan masalah qada dan qadar? Sebab apa saya ingat pengarang buku ni masuk perkara ni? Sebab kalau kita tengok dulu, di antara pecahan utama ataupun di antara sebab yang membuatkan ada mazhab akidah yang menyeleweng daripada Ahlussunnah wal Jamaah adalah disebabkan salah satunya masalah qada dan qadar. Okey, kalau kita tengok golongan Murji'ah, dia panggil Murji'ah, sekarang tak ada lah dah, tapi pemikirannya masih ada. Okey, maaf, Murji'ah pula dah. Golongan Jabariyah kita dah. Golongan Jabariyah ni mereka berpandangan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sehinggakan ke tahap maksiat manusia pun Allah yang tetapkan dan manusia tidak ada pilihan langsung. Jadi kalau seseorang itu berbuat maksiat, memang mereka sebut itu disebabkan Allah yang telah mentakdirkan dia untuk buat maksiat tersebut. Kita kata kalau macam tu, baik tak payah ada syurga neraka ke apa? Syurga neraka ni berdasarkan di atas pilihan seseorang untuk beramal soleh ataupun beramal maksiat. Okay, itu golongan Murji'ah. Kemudian golongan yang ekstrim belah satu lagi, kita panggil golongan Qadariyah. Okey, Qadariyah ni sama juga dari sudut grup tu, dari sudut kumpulan tu tak ada lah dah zaman sekarang. Tetapi dia punya usul pemikiran tu masih wujud sampai sekarang, iaitu mereka berpegang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan apa-apa langsung untuk manusia. Hak ni pun bercanggahan dengan Quran juga. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan segala sesuatu ada dia punya ketetapan dia, ada dia punya qadar dia. Okey, jadi apa hukumnya kalau seseorang tu banyak nak memperbahaskan masalah qada dan qadar? Itu tajuk kita malam ni.
Disebut kat sini, dalam masalah qada dan qadar dikehendaki daripada mukmin berpegang kepada dasar qadar Allah adalah tersembunyi dan membahasnya tidak digalakkan. Okey, qadar Allah Subhanahu Wa Taala adalah tersembunyi dan membahasnya tidak digalakkan. Sebagaimana kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri sifatnya maha ghaib, maka kita ni ditegah oleh Nabi SAW untuk nak banyak berbincang berkenaan zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Okey, Allah ni wujudnya macam mana, keadaannya macam mana. Ada orang pernah tanya saya, kalau Tuhan ni maha tinggi, macam mana nak ukur? Soalan-soalan apa macam ni? Soalan-soalan yang tak ada faedah, yang memang kita pun tak boleh nak faham. Disebabkan kita ni dalam agama kita ada perkara-perkara yang di luar kemampuan akal kita untuk faham. Ada benda macam tu. Bukan semua benda boleh difahami akal. Sebab kata Dr. Naim dalam buku ni, saya tak ingat bagaimana disebut, dia kata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita akal, ada dia punya tujuan dia. Okey, ada dia punya manfaat ataupun kegunaan dia, iaitu akal ni Allah guna untuk kita mentakmir alam. Maksudnya kita nak fikir ni, kita nak buat masjid ni, macam mana nak ratakan tanah, macam mana nak baju simen, macam mana nak letak simen, macam mana nak dirikan bata dan sebagainya. Tu guna akal lah tuan-tuan. Okey, jadi disebabkan tu akal kita ni ada dia punya batasan dia, iaitu akal kita tak boleh faham benda-benda yang kita tak alami melalui 5 panca indera kita. Itu batasan akal kita. Okey, jadi tak banyak yang kita boleh betul-betul faham secara 100%. Ini kan pula berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tulisan Allah di Lauh Mahfuz. Itu semua maha ghaib. Itu semua tak ada orang pernah tengok, maka tak ada orang boleh faham. Disebabkan tu kita tidak digalakkan untuk banyak membincangkan berkenaannya. Mendalam-dalam sangat kita bincang, ditegah. Kerana cukuplah bagi seorang mukmin bahawasanya ia yang pertama mengetahui pengertian qadar dan darjatnya, beriman dengan qadar Allah, beriman bahawa Allah mengetahui segala sesuatu, beriman bahawa Allah menciptakan segala sesuatu, beriman bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak kehendaki, dia tidak akan berlaku, beriman bahawa Allah Maha Adil, tidak menzalimi seorang pun, dan beriman bahawa Allah bersih daripada sifat mengadakan sesuatu dengan sia-sia. Okey, maksudnya soalan macam kita kata tadi, soalan tanya Ustaz, macam mana kalau esok saya ditakdirkan untuk mencuri? Itu bercanggah dengan keimanan kita Allah tidak menzalimi seseorang pun. Apa maksudnya? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia mencuri, sedangkan benda tu Allah dah jelas cakap haram, kemudian Allah takdirkan dia mencuri, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan seksa dia di atas perbuatan Allah sendiri. Dia tak boleh macam tu. Okey, jadi disebabkan tu kita kata penulisan Allah Subhanahu Wa Taala tak sama macam penulisan manusia. Selalu 2 minggu lepas pun ada saya sebut, kalau manusia ni bolehlah kita kata kita tulis novel ke, kita tulis skrip cerita ke, dia punya ending dia punya perakhirannya satu hala. Itu manusia. Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu dia punya penulisan dia macam mana. Sebab tu Allah kata jangan bincang benda ni, kita ditegah untuk bincang secara mendalam. Cukup kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi seseorang pun, walaupun dia mampu berbuat sedemikian. Okey, apa dalilnya? Adalah hadis Imam Muslim, hadis kursi. Kata Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku sendiri. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut kemampuannya dia boleh buat apa-apa saja dia nak, tetapi di atas dasar sifat rahmat, sifat kasih sayang dia, maka dia mengharamkan kezaliman ke atas diri dia sendiri. Maka Allah bukan tidak boleh berbuat zalim, tetapi dia tidak akan berbuat zalim di atas pilihan dia. Okey, jadi cukup sampai situ. Kalau kita nak kata macam mana kalau esok saya ditakdirkan mencuri, saya mencuri juga, itu kita kata Allah dah terkeluar daripada sifat Allah Maha Adil. Tak boleh macam tu. Okey, Allah tidak menzalimi dia punya makhluk dia. Kita tak sebut perkataan-perkataan macam tu, soalan yang salah. Baik, kemudian dia kata dalam masalah ini tidak perlu lebih daripada perbahasan tersebut, kerana Allah mengetahui sekiranya kita berhajat pada perbahasan itu, ia akan menerangkan kepada kita. Perkataan dia mudah. Dia kata kalau Allah nak kita tahu lebih daripada ni, mesti dia dah terang dalam Quran dah. dia pun tak mahu kita tahu, dia tuntut daripada kita cukup sekadar ni saja. Dia pun tak minta lebih. Sebab tu dia pun tak terang lebih. Apa yang Allah tidak terangkan, maka tidaklah harus kita memberat-beratkan diri untuk mengetahuinya, kerana ianya menjadikan kita berselisih dan binasa dengan sebabnya. Oleh kerana akal kita terbatas, ni yang saya sebut tadi,
Diciptakan akal supaya mengambil bahagian dalam memakmurkan bumi ini. Ini sungguh baru saya cakap tadi. Diciptakan akal supaya mengambil bahagian dalam memakmurkan bumi ini. Macam mana nak takmir alam? Harum manis macam mana nak tanam? Apa? Orang kata sebelum dia berbuah, sebelum dia berbunga macam mana? Kena tangkas sikit dia punya batang. Apa benda tu saya tak tahulah. Tapi benda-benda macam tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan akal supaya kita selesaikan benda tu. Macam mana kita nak buat? Masalah-masalah ni. Maka bukanlah tugas akal untuk mencari perkara ghaib yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahuinya. Okey, fungsi akal yang Allah buat ni untuk membantu kita. Kita punya tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan alam. Itu gunanya akal. Okey, jadi Allah tak buat akal ni untuk faham perkara yang lebih daripada tu. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali menerima dan beriman dengan perkara ghaib dan masalah yang Allah telah jelaskannya pada kita. Di antara masalah ini ialah hubungan antara penciptaan Allah dan perbuatan manusia dengan kehendak iradah manusia dan perbuatannya yang melakukan sesuatu perkara. Okey. Masalah qadar ini bukanlah masalah ghaib yang tunggal yang akal manusia tidak dapat mengetahuinya. Malah banyak daripada sifat Allah yang kita ketahui hanya daripada kesan sifatnya, sedangkan kita tidak mengetahui hakikat yang sebenar bagi sifat tersebut. Masya Allah. Kalam jamil, perkataan cantik. Okey, banyak daripada sifat Allah kita rasa kesan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki pada manusia. Barangkali rezeki dari sudut makanan, barangkali rezeki dari sudut pakaian, barangkali rezeki dari sudut wang dan sebagainya. Pernah tak kita tanya macam mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki tu? Macam mana Allah salurkan perkara tu? Ada orang buka dalam akaun dia, tiba-tiba orang kata apa? Duit banyak. Kita kata, ni daripada mana? Ni Allah bagi. Adakah macam tu? Yalah, betul lah Allah Subhanahu Wa Taala beri, tetapi cara dia beri itu misteri, betul tak? Cara dia bekerja tu, cara dia berikan pada kita tu, itu satu misteri. Macam baru ni lain cerita, hak yang kes CIMB buka-buka akaun hilang. Saya tak ada akaun CIMB, alhamdulillah lah. Dia kes tiba-tiba duit banyak dan sebagainya. Tengok daripada akaun siapa pemberi ni, tulis kat akaun yang tukar masuk kan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak macam tu. Okey, jadi sifat razik Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana Allah beri manusia makan melalui sini, melalui situ, itu adalah misteri. Sama juga dengan selalu kalau kita bincangkan sifat melihatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita terkesan dengan sifat tu. Maksudnya kita yakini saya ni sama ada di hadapan manusia ataupun di belakang manusia, kalau saya buat maksiat Allah perhatikan saya. Kita terkesan dengan sifat tu. Tetapi macam mana Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan, yang tu kita tak pernah bincangkan. Kita boleh terima macam tu, tak ada masalah. Dan sama juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Kita kata apa yang saya sebutkan, sama ada saya sebutkan dengan secara zahir ataupun saya ucapkan dalam hati saja, ya'lamullah, diketahui Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya macam mana benda yang tidak bersuara macam kita sebut dalam hati kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak pernah tanya benda tu. Okey, jadi kata Dr. Naim, dia kata benda-benda gaib antaranya daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kita tak faham hakikat sebenar sifat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Sama juga dengan 2 minggu lepas saya sebut berkenaan besarnya kerusi Allah, besarnya arash Allah. Kita tak boleh nak faham benda tu, kita terima seadanya macam tu saja. Jadi sama juga dalam bab qada dan qadar ni pun, dia termasuk dalam perkara gaib ataupun lanjutan daripada sifat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita pun memang tak boleh nak faham secara 100%. Okey, sama sahaja macam tu. Hal ini samalah dengan hal zat Allah yang akal manusia tidak memahami hakikatnya yang sebenar. Tak boleh kita nak terima antara hadis kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala melipat 7 langit dan 7 bumi ni di antara 2 jarinya. Boleh faham tak macam tu? Tak boleh nak faham. Tak boleh kita nak faham. Tak boleh kita nak gambarkan, tak boleh kita nak memahami macam mana hakikat sebenar perkara tu. Okey, bagaimana 7 langit 7 bumi terselit kata di celah 2 jari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Kita terima sami'na wa ata'na saja. Oleh yang demikian, maka Rasulullah SAW telah keluar pada suatu hari sedangkan ramai orang sedang berbincang mengenai qada dan qadar. Wajah baginda SAW kelihatan merah padam umpama biji delima kerana kemarahan. Lalu baginda berkata pada mereka, mengapa kamu mengambil setengah ayat Al-Quran dengan setengah yang lain? Dengan sebab inilah orang terdahulu daripada kamu telah binasa. Apa maksud Nabi SAW?
Maksud baginda, ada je perkara-perkara ghaib yang kita tak faham tapi kita terima saja, kita tak tanya lebih. Sebagai contoh apa dia? Bab syurga Allah Subhanahu Wa Taala, selalu saya sebut kan. Itu juga dengan berkenaan bab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalamnya kata Nabi SAW, seketul batu dicampakkan ke dalam neraka 70 tahun baru sampai ke dasar dia. Okey, kita boleh terima tak benda tu? Kita boleh terima. Kita boleh gambar tak betapa dalam dia? Tak boleh nak gambarkan. Tapi kita terima macam tu saja, tak ada masalah. Bagaimana Nabi SAW sebut pada hari akhirat kelak, neraka akan ditarik oleh 70,000 rantai, yang setiap satu rantainya ditarik oleh 70,000 malaikat. Tuan-tuan boleh bayang benda macam tu. Neraka ditarik, neraka dibawakan. Kalau kita bayang macam periuk nasi lagu tu. Tapi Nabi SAW sebut semikian, neraka dibawakan. Setelah pengadilan tu neraka dibawakan dengan ditarik oleh 70,000 rantai, yang setiap rantainya ditarik oleh 70,000 malaikat. Tarik bawa neraka untuk nak mulakan siksaan pada ahli maksiat dan juga ahli musyrik. Auzubillahi min zalik. Benda tu kita dengar, tapi boleh tak kita gambarkan hakikat sebenar? Kita tak boleh nak gambarkan. Dekat akhirat kelak, dekat padang mahsyar, apa kata Nabi SAW? Yang ni masyhur. Waktu daripada sekolah rendah dulu bagi kita dah duk bincang benda ni kan. Bahawasanya ada orang yang tenggelam dengan dia punya peluhnya sendiri, setakat dia punya buku lali dia. Ada orang setakat lutut dia, ada orang setakat pinggang dia, ada orang setakat dada dia. Ada orang kata Nabi SAW bagi dia isyaratkan ke atas, maksudnya apa? Lemah terus kata. Macam mana kita bayang satu padang yang sama tapi lain orang lain parah air dia? Benda ni kita tak boleh terima, tuan-tuan. Bukan tak boleh terima, kita boleh terima, tetapi kita tak boleh nak gambarkan macam mana keadaan dia. Nabi SAW cerita berkenaan dia punya apa? Dia punya haud, dia punya kolam dia. Kata Nabi SAW, kolamku dia punya panjang dan lebarnya sama, iaitu panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya sebulan perjalanan. Boleh bayang tak macam mana macam tu? Tak boleh nak bayang. Tak boleh kita nak bayang. Tapi kita terima tak? Kita terima. Titian sirat, kata Nabi SAW, lebih halus daripada seutas rambut, tetapi lebih tajam daripada pedang. Macam mana kita nak jalan atas sehelai titian, nak jalan di atas titian yang lebih halus daripada rambut lagi? Kita tak boleh nak faham perkara ni, tuan-tuan. Semua manusia dan jin dihimpunkan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari itu Allah ciptakan langit dan bumi yang lain. Langit bumi yang masa ni hancur habis, lebu habis dah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala cipta langit bumi lain, dan sekalian jin dan manusia berhimpun di padang mahsyar yang sama. Besar mana padang mahsyar tu nak buat semua orang? Kita kalau orang berhimpun dulu kat Kuala Lumpur, orang berhimpun 100,000 orang pun nampak gaya nak melempar habis dah Tera Merdeka, tak muat habis ya. Tapi macam mana kita nak bayangkan satu padang yang muat semua manusia dan jin? Ini semua benda-benda gaib yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Bila kita dengar daripada Quran ataupun hadis Nabi SAW, kita terima saja, tidak ada masalah. Kita beriman saja. Habis tu kenapa dalam bab qada dan qadar kita nak banyak bertanya, seolah-olah benda tu benda gaib yang mampu kita kuasai? Yang tu pun tak masuk akal agak. Okey, itu maksud Nabi SAW. Baik, kemudian yang seterusnya kata Dr. Naim, diceritakan bahawasanya ada seorang lelaki datang menemui Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, menanyakan beliau mengenai masalah qadar. Maka kata Ali, masalah ini adalah jalan yang gelap, maka janganlah kamu melaluinya. Okey, dia tanya qadar macam tu lah. Macam mana kalau Tuhan takdir buat saya buat ini macam ni esok, saya buat ni esok, soalan-soalan macam tu lah dia nak tanya. Maka kata Nabi SAW, masalah ini adalah jalan yang gelap, maka jangan kamu melaluinya. Tak bincang lah kata, kita sama-sama tak tahu, kita sama-sama tak jelas perkara ni. Lelaki itu berkata, ceritakanlah kepadaku mengenai qadar. Lalu kata Ali, masalah ini adalah laut yang dalam, janganlah kamu menyelam di dalamnya. Lelaki itu berkata lagi, ceritakanlah kepadaku mengenai qadar. Kata Ali bin Abi Talib, qadar Allah adalah rahsia Allah, janganlah kamu memberat-beratkan diri kamu. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah rahsia, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun memang tidak berkehendak untuk kita tahu lebih daripada tu. Cukup sekadar kita tahu semua yang berlaku dalam alam ni menurut kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, benda ni benda gelap, dia kata tak usah nak tanyalah. Baik, kemudian dikata alangkah bagusnya perkataan At-Tahawi yang berkata al-qadar asalnya adalah rahsia Allah pada makhluknya yang tidak dapat dilihat oleh malaikat yang hampir dengan Allah dan mana-mana nabi yang diutus. Okey, ini perkataan At-Tahawi. Saya ingat dekat sini bolehlah kalau kita nak masukkan ni sebahagian daripada
khilaf yang ada dalam furu'ul aqidah. Okey, dalam bab akidah ni tu saya kata, kalau orang kata dalam bab akidah ni tak ada khilaf, Ustaz, sebenarnya ada khilaf. Okey, cuma saja dalam benda-benda yang terlampau ranting lah. Sebagai contoh, adakah Lauh Mahfuz itu dilihat oleh malaikat ataupun tidak? Sebahagian yang kata, sebagai contoh At-Tahawi kata, Lauh Mahfuz tidak dilihat sesiapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan At-Tahawi, wallahu alam. Okey, ada juga sebahagian yang kata Lauh Mahfuz ini dilihat oleh malaikat, sebab malaikat nak tengok apa tugas yang dia kena buat. Apa dia punya dalilnya? Dalam Quran menyebut la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun, bahawasanya kitab Lauh Mahfuz, tulisan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disentuh melainkan mutahharun, makhluk yang suci, makhluk yang tak berdosa. Apa dia makhluk yang suci ini? Iaitu para malaikat. Okey, saya ingat Ibnu Jarir At-Tabari pun sebut bahawasanya malaikat, mereka melihat Lauh Mahfuz untuk mereka salin apa tugasan yang mereka perlu buat. Wallahu alam. Okey, tetapi ada pun Lauh Mahfuz itu tidak pernah dilihat oleh syaitan ataupun iblis, waktu tak ada. Awak tengok malaikat saja. Wallahu alam. Sebahagiannya sebut sedemikian. Yang ni saya ingat mana-mana pun tak ada masalah lah. Dia bukannya hal menambahkan iman pun. Ialah menambahkan pengetahuan, tapi nak kata tambahkan amal soleh tu tidaklah. Okey. Kemudian dia kata mengkaji dan mendalami dalam masalah qadar adalah jalan yang membawa kepada kekalahan. Maksudnya kita tak boleh nak faham. Punca yang menjadikan kamu tertegah daripada rahmat Allah dan jalan yang membawa kepada kederhakaan. Maka jagalah pemerhatian kamu, pemikiran kamu dan bisikan hati kamu daripada mendalami masalah qadar ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembunyikan ilmu qadar dan melarang kamu mencongkilnya, seperti firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditanya mengenai apa yang dia lakukan, tidak akan dipersoalkan apa yang dia lakukan. Ini akidah kita orang Islam. Okey, bahawasanya kita tidak persoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat baru semalam saya tengok ada orang interview berkenaan ada satu kes ni, anak dia lahir dalam keadaan yang kita kata cacat lah kan. Jadi bila anak dia lahir keadaan cacat, dia pun tanya-tanya doktor pun cakap anak dia ni memang dilahirkan kekal cacat. Maka dia bunuhnya anak dia. Okay. Dia bunuhnya anak dia. Okay, bila orang tanya kenapa bunuh anak, dia kata antaranya saya tak dapat terima Tuhan takdirkan anak saya hidup dalam keadaan cacat macam tu. La haula wala quwata illa billah. Kita akidah orang Islam, kita la yus'al, perlakuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dipersoalkan. Maksudnya kita tak tanya, ya Allah kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni, sepatutnya buat macam ni, sepatutnya buat macam ni. Itu bukan tempat kita, itu bukan kelayakan kita. La yus'al. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditanya. Sebab tu soalan, berhati-hati dengan soalan-soalan orang kafir, orang musyrik yang bertanya, kalau betul Tuhan ada, kenapa ada budak mati? Kalau betul Tuhan ada, kenapa ada orang miskin? Orang miskin ni minta kat Tuhan. Jangan tanya soalan macam tu. La yus'al. Tidak dipersoalkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah, wa hum yus'alun, tetapi kamulah, manusialah, kita nilah yang akan dipersoalkan apa yang kita lakukan dekat akhirat kelak. Okey, jadi hati-hati kita punya adab ataupun kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tanya benda-benda sedemikian. Okey, benda yang boleh naudzubillah boleh merosakkan iman. Oleh itu sesiapa yang bertanyakan kenapa Allah berbuat, kenapa Allah buat macam tu, macam saya sebut ni, kenapa Allah buat macam ni, kenapa Allah buat gitu, sepatutnya tak adil, sepatutnya adil itu, la haula wala quwata illa billah. Yang tanya macam tu, maka bererti dia telah menolak hukum Al-Quran. Dan sesiapa yang menolak hukum Al-Quran, maka dia termasuk dalam golongan kafirin. Okey, jangan soalkan. Persoal itu menolaknya Al-Quran. Sebab dalam surah Al-Anbiya ni Allah dah sebut tidak ditanya, tidak disoal perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sejumlah daripada keperluan yang dihajati oleh setiap orang yang hati mereka bercahaya dan dikasihi oleh Allah dan menjadi wali Allah, iaitu peringkat orang yang mendalami ilmu, kerana sesungguhnya ilmu itu ada dua jenis. Yang pertama, ilmu yang diizinkan bagi makhluk mengetahuinya. Ni dari sudut pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas itu. Yang pertama, ilmu yang diizinkan bagi makhluk mengetahuinya. Satu. Dan yang kedua, ilmu yang tidak diizinkan bagi makhluk mengetahuinya. Sebagai contoh dalam Quran disebutkan, saya ingat kalau sebut ilmu yang Allah tak izin kita tahu ni, selain daripada ilmu berkenaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga tak izinkan kita mengetahui berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan persoalan roh. Tidak, Allah tak izinkan.
Okey, macam mana kita mimpi, sebab apa kita mimpi. Okey, mimpi ni satu misteri. Saya ingat waktu akhir saya belajar psikologi dulu pun, mimpi ni dia merupakan satu misteri. Adakah mimpi ni dia permainan tidur saja, ataupun dia apa ahli psikologi cakap imajinasi akal kita saja? Tak juga. Sebab berapa banyak orang yang bermimpi, kemudiannya apa yang dia mimpi tu memang jadi sungguh. Ada macam tu. Kalau nak kata 100% macam tu pun tidak juga. Ada juga mimpi tu mainan tidur. Okey, jadi mimpi ni apa sebenarnya? Macam mana kita dalam keadaan tidur kita boleh tengok image-image yang ada masanya, gambaran-gambaran tu kita bangun keesokan harinya ataupun tak berapa lama lepas tu memang jadi sungguh, kita kata. Okey, jadi apa dia mimpi? Misteri. Tak boleh kita nak jawab, disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala awal-awal lagi dah sebut bahawasanya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak berikan pada kamu mengenai ilmu roh ini melainkan sedikit. Sebab tu dalam bab mimpi memang tak boleh nak selesai. Kita tak tahu kenapa benda macam tu. Mimpi para nabi pula wahyu terus, lagilah pula kan. Kita tak tahu benda macam tu. Baik, ilmu yang tidak diizinkan bagi makhluk mengetahuinya. Mengingkari ilmu yang ada dan diizinkan adalah kufur. Mendakwa mengetahui ilmu ghaib yang tidak diizinkan adalah kufur juga. Maka iman itu tidak sabit melainkan dengan menerima ilmu yang ada dan diizinkan mengetahuinya, serta menjauhi ilmu yang tidak diizinkan makhluk mengetahui dan ilmu yang tidak ada pada makhluk. Dekat sinilah terletaknya kelemahan. Kebelakangan ni banyak juga saya cakap pasal berkenaan falsafah Yunani satu ketika dulu. Kat sini letak dia punya kelemahan dia. Sebab apa? Sebab falsafah Yunani ni mereka cuba nak ajak bincang benda-benda hak yang Allah tak izin kita tahu. Bab tu lah, bab keberadaan Allah. Allah ni berada kat tempat ke luar tempat, duk bincang benda-benda tu. Dan bab ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, bab berkenaan, malahan ada sebahagiannya yang mempertikaikan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab mereka kata kalau kita ni manusia, kita nak dapat ilmu, kita kena belajar. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala dia tak belajar. Maka kita kata ilmu tu ada bersama Allah ke ataupun macam mana? Kalau kita kata ilmu tu bersama Allah, maknanya yang azalinya bukannya Allah, tetapi ilmu tu dia mula nak mendalam-dalam perkara tu. Okey, yang azalinya bukannya Allah saja tetapi ilmu. Jadi kalau kita kata ilmu itu berdiri secara langsung ataupun wujud serentak dengan Allah, maka kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, benda pening-pening kepala macam ni kata. Ada golongan-golongan yang cuba nak memperdalamkan perkara ni. Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa atas arasy-Nya. Sebelum arasy ada apa? Ada asap, Quran sebut. Sebelum asap ada apa? Wallahu alam, kita sama-sama tak tahu. Okey, adakah kalau kita sebut Allah beristiwa atas arasy-Nya menunjukkan Allah perlukan kepada makhluk? Benda soalan-soalan yang tak perlu tanyalah benda-benda macam tu. Okey, ni di antara perkara-perkara yang tidak diizinkan makhluk mengetahuinya. Tapi sayangnya saya ingat falsafah Yunani yang memang banyak main bincang-bincang benda macam ni. Termasuklah berkenaan isu khalqul Quran. Berkenaan isu Quran tu makhluk ke apa ke, itu pun termasuk juga dengan apa falsafah macam tu. Yang ni tak perlu kita ceburlah. Kita sama-sama tak tahu. Kita kata Quran kalamullah, habis itu. Baik. Kemudian satu topik seterusnya yang kelima, beriman kepada qadar dan pengaruhnya dalam kehidupan muslim. Saya ingat qadar ni tak panjang sangat tajuk dia. Okey, panjang agak lagi. Okey. Disebut kat sini, Islam berpijak di atas asas menyerah segala-gala kepada hikmah Allah dan kehendaknya. Tidak banyak persoalan yang ditimbulkan mengenai pentafsilan hikmah Tuhan dalam hal suruhan dan juga larangan. Okey, maksudnya apa? Kalau benda yang Allah suruh buat dan Allah larang tu, tak banyak kita kata dibincangkan berkenaan perincian hikmah perkara tu. Okey, hikmah ada, kadang-kadang ada dia berkenaan dengan hikmah tasyrik ni. Macam contohnya kebaikan solat. Apa dia kebaikan solat? Ada sebahagian ulama kata benda-benda yang suruhan macam ni dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat, kita buat sajalah. Okey, jangan kita terlalu persoalkan. Ada tak hikmahnya? Ada hikmahnya. Ada tak manfaatnya? Ada manfaatnya. Tetapi tidak perlu kita terlalu mencari perkara tu lah. Jadi ada benda-benda dalam syariat kita ni yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarang oleh Allah. Begitu juga daripada pihak Nabi SAW. Ada perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya beritahu sebab apa. Tetapi ada juga yang lebih banyaknya Allah dan Rasulnya tak beritahu kenapa. Dia suruh kita buat ataupun dilarang kita. Habis kat situ saja. Okey, sebagai contohnya ala ra'sihim, contoh besar. Sebagai contoh isu arak, isu judi. Judi betul lah kita kata dari sudut akal pemikiran kita, judi ni merugikan.
merugikan harta, transaksi yang tidak adil, transaksi yang berat sebelah. Hak yang kayanya tokey judi, orang pergi judi tu tak kaya pun, kan? Buat macam mana pun. Saya ingat 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas ada viral, saya tengok video tu duk gelak. Ada seorang pakcik tu dengan buku piah, dia kata pergi ke sport toto 4D 5D, dia nak beli tiket tu, sebelum beli tu doa dulu. Dia doa, kata tahu lah dia doa minta murah rezeki ke apa. Tak ada tuan-tuan, judi ni dia benda berat sebelah. Hak menang tokey tu je kata. Hak yang dalam surat khabar tu kata minggu ni ada orang menang 7 juta. Entah ya ke tak tahu. Dia tulis ada orang menang 7 juta dan sebagainya, kan. Dalam bab judi, sama juga dalam bab arak, sama juga dalam bab menenun nasib, kan. Tanya macam mana nasib saya, bertuah ke tak bertuah dan sebagainya. Perkara ni betul lah dari sudut akal kita nampak keburukannya. Tapi cuba kita tengok dalam Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala haramkan arak, haramkan judi, ada tak Allah betul-betul sebut secara perincian ataupun secara detail sebab apa? Allah tak sebut. Allah Subhanahu Wa Taala cuma sebut sesungguhnya innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fastanibuh. Allah Subhanahu Wa Taala kata sesungguhnya arak dan judi, menenun nasib dan juga tiarah lah, lebih kurang menenun nasib dan juga sebenarnya ada rijsum min amali syaitan, cebisan daripada amalan syaitan, fastanibuh, maka jauhilah dia. Allah sebut amalan syaitan. Kalau kita nak pergi mendalam sangat perkara tu, amalan syaitan tu kenapa tak boleh, Ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala tak terang kat situ. Dia cuma kata benda ni banyak mudarat pada kamu, maka tinggalkan. Dia sebut macam tu saja. Okey, ini maksud pengarang ni. Bahawasanya dalam bab arahan dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tak banyak persoalan ditimbulkan, tak banyak perincian yang diberikan pada kita berkenaan dia punya hikmahnya. Ada masanya ada, tetapi kebanyakan masanya tidak ada. Okey. Ada sebahagiannya yang diijtihadkan oleh ulama. Maksudnya ulama yang ada memikirkan, okey, perkara ni kita buat sebab sekian-sekian, perkara ni kita buat sekian-sekian. Tetapi tidak itu ijtihad, tak semestinya betul. Saya ingat dulu saya ada pernah sebut contoh berkenaan dengan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan daging khinzir. Betul tak? Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan daging khinzir. Tapi soalan, kenapa Allah haramkan daging khinzir? Saya ingat tak ada disebut oleh Quran, tak ada disebut oleh Nabi SAW. Yang kita tahu benda tu mudarat. Dia manfaat bila Allah dah haramkan tu, mudarat dia lagi besar daripada dia punya manfaat dia. Okey, ada orang kata dah khinzir ni dia tak boleh dia tak boleh dimakan sebab dalamnya ada banyak parasit, ada banyak cacing dan sebagainya. Macam mana kalau sekarang ni kita dah ada senapang radioaktif? Ada benda tu. Ini bukanlah bentuk senapang betul, dia alat besar tu kat makmal. Ditembaknya daging khinzir tu, kita letak balik bawah mikroskop, kan. Kita tengok segala kuman, jangankan parasit, segala bakteria, segala virus pun mati habis ke bawah. Maksudnya dari sudut selamat daging tu makan, dari sudut akal kita tengok selamat dimakan sebab dah tak ada sebarang hidupan pada situ. Ketika tu boleh tak orang Islam makan daging khinzir? Tak boleh. Sama juga dengan seorang isteri yang kematian suami dia, kan, ataupun bercerai. Bila bercerai, berapa lama iddah dia? 3 kali suci, kan. Macam mana kalau orang kata tak, yang 3 kali suci ni nak memastikan benih suami dia memang dah tak ada dah. Itu kita kata sebahagian hikmah, tapi bukan sebab dia. Bukan sebab dia. Kalau umpamanya sekarang teknologi dah maju, kan, dia kata lepas dia bercerai, dia pun pergi ke hospital. Pergi ke hospital, buat x-ray apa semua, tengok-tengok apa semua, tak, memang dalam badan dia tak ada satu pun benih suami dia. Dan dia pun dah tak bersama dengan suami dia, dah setahun lebih dah tak bersama dengan suami dia. Adakah dia boleh skip perintah iddah tu? Maksudnya sebab dia ni dah tak pernah tidur dengan suami dia dah setahun, maka iddah yang 3 kali suci tu dia tak perlu buat. Sebab apa? Sebab tujuannya dah tercapai. Berani tak kita sebut macam tu? Tak boleh. Itu sebahagian daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali hikmahnya boleh kita ijtihadkan. Maksudnya boleh kita tengok barangkali ni kot sebab dia macam tu. Tapi kalau kita nak kata betul-betul penerangan yang perincian, betul-betul detail, betul-betul sebab sehingga kan semua hikmahnya terungkai, yang tu memang takkan lah. Dan sama juga dengan kalau kita tengok dari sudut fadilat amalan. Iktikaf ni kita dah nak masuk Ramadan, bulan 4 ni kita masuk Ramadan. 10 akhir Ramadan, iktikaf 10 akhir Ramadan antara amalan yang paling afdal yang Nabi SAW tak pernah tinggal iktikaf. Bahkan kata Al-Imam Malik rahimahullah, pandangan Al-Imam Malik, iktikaf tu wajib, kata Al-Imam Malik.
Wajib. Kenapa wajib? Sebab Nabi pernah tinggal iktikaf dia, kemudian dia qada balik. Kata Al-Imam Malik, kalau dah Nabi qada, mesti apa? Mesti wajib. Kalau tak wajib, kenapa Nabi qada? Ada tak solat sunat Nabi tertinggal, kemudian Nabi tak qada? Ada. Tapi masalahnya iktikaf Nabi qada. Dia pada pandangan mazhab Maliki sebahagianlah bahawasanya iktikaf akhir Ramadan tu wajib ke sunat? Wajib, sebab Nabi qada, dia kata. Wallahu alam. Tapi nak menceritakan walaupun sedemikian dia punya fadilat besar dia punya kepentingan Nabi SAW, ada tak baginda cerita secara khusus fadilat iktikaf 10 akhir Ramadan? Tak ada. Ada tak Nabi sebut dijanjikan syurga sekian-sekian, dijanjikan nikmat sekian-sekian untuk orang yang iktikaf 10 akhir Ramadan? Mana ada? Tak ada, tuan-tuan. Sama juga dengan ibadah korban. Ibadah korban Nabi SAW tak pernah tinggal. Setiap tahun Nabi tak pernah tinggal. Tetapi ada tak yang Nabi SAW sebut secara satu-satu orang yang buat korban ni apa yang dia dapat dekat dunia, apa yang dia dapat dekat syurga? Tak ada. Okey, jadi itu kita kata benda-benda yang dimaksudkan oleh pengarang ni dalam bab suruhan dan larangan pun memang tak banyak yang ditafsirkan. Maksudnya memang tak banyak yang disebutkan secara satu-satu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat sedemikian. Dia kata sebab apa? Sebab dia kata asas pembinaan Islam ni dah nama pun Islam. Apa maksud Islam? Menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama pun menyerah diri. Orang menyerah diri ni dia tak kira dah apa benda syarat apa semua, dia menyerah diri. Kita kata kan, kalau orang perang, okey saya kalah, saya menyerah diri. Dia tak ada macam nilah, saya nak menyerah diri tapi boleh tak saya dapat hotel 5 bintang sepanjang saya ni sepanjang saya kena tangkap ni, saya dapat hotel 5 bintang, makan hari ni nak steak, esok nak makanan Melayu, esok nak makanan Cina, esok nak makan Korea. Kalau penuh syarat tu baru saya menyerah diri. Ada macam tu? Tak ada. Orang menyerah diri ni dikira apa? Dikira dia tak kena tembok, mati kat situ sudah, janji aku selamat. Tu je. Dia kata saya menyerah diri, masuk penjara ke apa ke, itu ikut nasihat. Macam mana? Islam ni dia punya binaan dia tertegak di atas penyerahan diri, al-istislam. Menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan tu antara tanda kita kata Islam ni adalah disebut sini martabat pertama dalam menjunjung perintah Allah ialah beriman kepada perintahnya, kemudian berazam bersungguh untuk melaksanakannya dan segera menunaikannya. Itu Islam yang sejati. Okey, dia tak banyak apa? Dia tak banyak soal. Kalau saya buat ni saya dapat apa? Kalau saya buat ni saya dapat apa? Kurang dia tanya sedemikian. Okey, sebab tu kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah sebut sebaik-baik wanita yang aku pernah tengok adalah wanita Ansar, dia kata. Sebab dahulu pada asalnya arahan untuk berhijab ni tidak ada kan. Lalu kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu turun ayat hijab tu mereka koyak lebihan pakaian mereka ataupun koyakkan guni-guni gandum dan sebagainya, lalu mereka lilit jadi tudung. Maksudnya turun ayat tu terus lilit jadi tudung mengikuti arahan baginda Nabi SAW yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat radhiyallahu anhum. Sebab tu kata Dr. Naim kat sini, dia kata inilah dia sikap para sahabat yang mulia. Mereka sangat beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, cantik perkataan dia. Mereka beradab dengan Allah. Mereka tak banyak soal. Allah suruh buat habis cerita. Mereka beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW, sehingga kan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata aku tidak pernah melihat mana-mana kaum lebih baik daripada para sahabat Nabi SAW kerana mereka tidak bertanyakan kepada baginda Nabi melainkan dalam 13 masalah sehingga baginda wafat. Maknanya mungkin persoalan solat satu, puasa satu, dia punya persoalan tu tak banyak. Mereka bersama dengan Nabi dari sudut soalan tu barangkali 13 soalan saja, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tak banyak tanya. Okey, kenapa dia sebut macam ni? Sebab kemudiannya macam saya sebut tadi, bila Islam agama kita diserang dengan falsafah Yunani ni, soalan-soalan ni dia jadi bercambah-cambah sehingga kan golongan Mujassimah bertanyakan, mereka cuba berhujahkan salah satu daripada nama Allah adalah Nur, cahaya. Maka mereka kata kalau dah Allah kata dia Nur, maka zat Allah tu sebenarnya bentuk cahaya. La haula wala quwwata illa billah. Mereka terlalu melampau dalam bab ni. Okey, banyak sangat tanya benda-benda yang kita sama-sama tak tahu. Sebab tu Al-Imam Malik rahimahullah dia berpesan, ilmu ni adalah apa yang menambahkan amal soleh, kata. Jadi kalau kita tanya, pastikan soalan kita tu adalah soalan yang menambahkan amal soleh. Ustaz, nak solat duha macam mana? Nak puasa sunat macam mana? Saya nak pergi buat macam ni macam mana? Saya nak buat tahajud macam mana? Soalan yang menambahkan amal soleh, itu baru ada manfaatnya. Wallahu alam. Saya ingat sampai situ sempat saya kongsi kan, insya-Allah. Tak ada orang melintang.
bulan depan lah pula tak. Kita jumpa minggu kedua insya-Allah. Okey, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha